Pintu bilik kita tertutup sendiri, berdegang disebabkan angin tutup. Terus tak khusyuk. Sebab apa? Penakut. Kan? Semayang dalam bilik, contohlah kata rumah dia 2 tingkat, bilik dia dekat atas, adik-beradik lain semua dekat bawah. Dia pun naik dah seorang-seorang dekat bilik dia nak solat. Buka pintu seluas-luasnya, sekali angkat takbir, Allahu Akbar. Sedap mula-mula takbir dia. Sekali angin kuat dah, bertepam tutup pintu. Dia punya takut lepas tu, Allahu Akbar pun hilang entah ke mana. Daripada elok, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, ayat pertama cantik dah. Sebelum pintu tertutup. Lepas pintu bertutup, terus speed bacaan Al-Fatihah meningkat secara tiba-tiba. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Sampailah habis solat. Akhirnya mak pun tanya, "Yo, 2 minit selesai sembahyang Isyak." Yes, mam. Kan? Mula-mula ayat pertama tadi dah khusyuk sebab pintu tak tutup. Kali bila pintu tertutup, dia rasa macam belakang dia ada hantu jembalang tengah tunggu. Jadi semayang pun jadi kelang kabut. Kalau kita jenis orang yang semayang macam tu, berhati-hati. Berhati-hati. Okey, berhati-hati. Sebab kalau kita tak jaga solat kita, macam mana Allah Ta'ala nak memberi kita kejayaan? Jadi muhasabah balik solat kita. Kita cuba perbaiki balik kualiti solat kita. Kalau sebelum ni kita solat, kan, solat kira nak laju je. Cuba hari ini kita fahami setiap bacaan dalam solat kita. Kan? Kamu kalau dekat sekolah kan, boleh dikatakan agak rajin juga baca kan. Segala puji bagi Allah. Itulah maksud terjemahan surah Al-Fatihah. Cuba fahami setiap satu perkataan dari sudut maksud dan makna surah Al-Fatihah. Sebab dalam itu terkandungnya perkataan-perkataan, maksud-maksud yang boleh menaikkan semangat kita untuk menuju kejayaan. Okey. Fahami satu-satu surah Al-Fatihah. Okey. Kemudian yang ketiga tu, kejadian kita jasad yang sempurna, dan yang terakhir setiap manusia diseru mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Inilah konsep Al-Falah, di mana konsep kejayaan yang Islam nak bawa kepada kita. Nak berjaya, yang pertama tadi, mestilah kita memuji Allah. Okey? Kemudian kita berikrar taat setia kita kepada Allah dan kepada ajaran Islam. Kemudian kita memperbanyakkan melakukan salat ataupun ibadah, memperbaiki salat kita. Lepas cukup sempurna semua ni, barulah Allah Ta'ala akan bagi kita hayya 'alal falah. Apa itu? Kejayaan. Kejayaan hidup di dunia maupun kejayaan hidup di akhirat. Okey, alhamdulillah. Ini baru permulaan. Nampak tak? Permulaan start pun dekat nak 10 minit, dekat nak 20 minit lah. Okay, tak apa. Ini baru slide yang pertama. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey. Bagaimana untuk kita membina rohani yang cemerlang? Maksudnya macam mana cara untuk kita nak membentuk hati kita supaya hati kita ni menjadi roh yang berjaya, roh yang excellent. Macam mana cara dia? Okey, iaitu dengan kita sentiasa membersihkan jiwanya, tazkiyah an-nafs. Okey, sentiasa membersihkan jiwa. Maksudnya kita kena sentiasa membersihkan hati kita. Maksud membersihkan hati bukannya kita belah dada kita keluarkan hati kita, basuh dalam mesin basuh. Bukan itu caranya. Kalau kamu basuh hati kamu macam tu, jawapannya
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya nak bunuh diri. Okey, nak meninggal tu namanya. Okey. Tapi yang Islam ajar, cara untuk kita nak membentuk hati kita, cara kita nak membersihkan hati kita, macam mana caranya? Yang pertama iaitu khulwah. Apa maksud khulwah? Bukannya khalwat. Oi, korang ni bahaya ni. Khalwat tu berdua-duaan antara yang bukan mahram di satu tempat yang tertutup yang boleh mendatangkan fitnah. Itu kena tangkap khalwat. Bukan khalwat, khulwah. Khulwah ni diambil, khulwah ni dia sama maksud dengan uzlah. Apa maksud uzlah? Siapa tahu? Okey. Uzlah ataupun khulwah bermaksud adalah kita mengasingkan diri. Kita mengasingkan diri. Tapi maksud khulwah di sini, mengasingkan diri di sini bukannya bermaksud kita pentingkan diri. Tidak. Tapi sebaliknya berkhulwah ini adalah kita bersendirian, kita bermuhasabah diri. Itu maksud khulwah. Maksudnya kita ni kena sentiasa bermuhasabah diri. Okey? Kita kena duduk seorang-seorang, kita kena cuba tenangkan diri kita, kita kena tanya dengan diri kita, hari ini, dalam hidup kita seharian hari ini, apakah perkara-perkara baik yang kita buat? Catatkan di atas sebuah kertas. Cuba tulis. Daripada awal kita buka mata, hinggalah kepada saat kita nak tidur malam tu, kita cuba catatkan. Apakah amalan ataupun perkara baik yang kita dah buat pada hari itu. Cuba listkan. Okey? Lepas dah listkan semua perkara-perkara baik, kita listkan juga dekat sebelah tu perkara-perkara buruk yang dah kita buat pada hari berkenaan. Itu maksud khulwah. Maksudnya kita kenal balik diri kita. Kita muhasabah diri. Okey? Tapi kalau boleh, saat kita hendak berkhulwah tu, kalau boleh janganlah berkhulwah dekat meja makan. Kan? Semua adik-adik kita nampak, hari ni kakak solat, hari ni kakak mengumpat adik, contoh. Jadi malulah kita. Sebab tu nak berkhulwah. Kita nak bermuhasabah ni, kita kena seorang-seorang. Kebiasaannya bilakah kita akan bersendirian? Bukan dalam tandas. Bukan dalam tandas. Maksud berkhulwah di sini, kita bersendirian sebelum kita nak tidur. Sebelum kita nak pejamkan mata, sebelum kita nak rehatkan tubuh badan kita, ambil sehelai kertas, dalam keadaan adik-beradik kita yang lain tak nampak apa yang kita tulis, kita bersendirian, kita cuba listkan. Semua perkara-perkara baik yang kita buat dalam seharian, dan kemudian kita listkan juga semua perkara-perkara buruk yang dah kita buat dalam seharian. Kemudian bila kita dah listkan semua perkara baik dan semua perkara buruk, di akhir sekali kita cuba tengok antara dua amalan yang baik dan buruk itu, manakah amalan yang paling banyak yang kita buat pada hari berkenaan. Kalau hari berkenaan kita tengok amalan baik kita sikit dan amalan dosa kita banyak, maka itulah penyesalan yang sepatutnya kita kena kesali. Maksudnya kita tahu kualiti keimanan kita macam mana. Ya Allah, ya Tuhanku, rupanya aku ni banyak buat dosa hari ni. Jadi kita berazam, kita tanamkan dalam diri kita, ya Allah, kalau esok aku masih lagi diberi nikmat kehidupan, kau berikanlah aku kekuatan untuk aku nak tingkatkan lagi amalan kebaikan aku pada hari esok. Dan amalan yang kita list itu, jangan kita tunjuk kepada orang. Kita simpan. Buat satu diary kecil. Diary kita tu, biar kita je yang boleh akses. Itulah maksud khulwah. Cara untuk kita nak membersihkan hati kita yang pertama. Yang kedua, tilawah Al-Quran. Dengan kita melazimi lidah kita, dengan kita selalu membaca Al-Quran. Sebab apa? Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Kan? Ala bizikrillahi tatma'innal qulub.
Dengan kita mengingati Allah, maka hati kita akan tenang, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memuji-muji Allah, dengan kita memuji-muji Allah melalui dengan kita membaca Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan memberikan kita ketenangan dalam hati kita, insya-Allah. Itu adalah janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Setakat ni, alhamdulillah, kalau kita marah, kalau kita stres, cuba kita baca Al-Quran. Insya-Allah kita akan rasa ketenangan. Okey. Tapi kalau ada orang yang baca Quran, dia masih lagi tengah marah, mesti ada something wrong dengan bacaan Al-Quran dia. Mesti ada sesuatu yang tidak kena. Sebab orang yang tenang, hatinya mudah dibentuk dengan alunan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Kan? Sebab tu kenapa? Cuba kalau kita buka kan, mana-manalah YouTube kan, sebagai contoh. Kita pasang alunan ayat-ayat Al-Quran. Kan? Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh para qari. Insya-Allah kita akan rasa bahawa hati kita akan seolah-olah macam sedang berbisik-bisik dengan diri kita, kan? Cuba lazimi dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Paling cantik adalah dengan kita memperindahkan bacaan Quran kita. Tak memperindahkan bacaan Quran tidak semestinya dengan alunan suara yang merdu sahaja. Sebab membaca Al-Quran dengan memerdukan suara hukumnya sunat sahaja. Tetapi yang lebih wajib adalah dengan kita mempercantikkan bacaan Quran kita dengan bertajwid, dengan sempurna sebutannya. Sebagai contohlah, Ustaz bagi sebagai contoh. Kan? Kamu pergi semayang dekat masjid atau surau, tiba-tiba kamu dengar ada imam sedang membaca Al-Fatihah. Ustaz bagi contoh bacaan. Okey. Bacaan pertama, bacaan imam yang suaranya merdu tetapi tajwidnya ke laut. Kamu cuba bezakan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh. Suaranya sedap tapi tajwidnya ke laut. Dan contoh bacaan yang kedua, imamnya, lagunya tak ada, tapi tajwidnya elok dan sempurna. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagu dia tak ada sangat. Tapi antara dua bacaan ini, mana yang paling sedap dengar? Bacaan yang kedua, betul tak? Walaupun tidak ada lagu, tapi tajwidnya sempurna. Itu jauh lebih sedap daripada orang yang suaranya merdu, tapi tajwid ke laut. Nampak tak? Sebab tu kenapa memperindahkan bacaan orang yang ada kelebihan suara yang sedap, itu adalah satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Jadi gunakanlah suara yang merdu itu dengan mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membentuk jiwa kita. Jangan kamu gunakan suara yang merdu itu dengan kamu buat challenge-challenge yang terdapat di dalam TikTok. Kan? Karaoke sana sini, buka dia shower dalam bilik air, dia mula dah karaoke dia. Kan? Kan? Itu dah salah guna namanya. Jadi gunakanlah kelebihan dan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di tempat yang sepatutnya. Okey, kemudian cara kita nak membentuk hati kita yang berikutnya adalah dengan kita berpuasa. Dengan kita berpuasa. Sebab berpuasa ni dia boleh mengekang hawa nafsu kita. Dia boleh mendidik nafsu kita supaya tidak menjadi rakus. Supaya tidak menjadi gelojoh. Jadi berpuasalah, amalkan puasa-puasa sunat, terutamanya puasa hari Isnin dan puasa hari Khamis.
Macam hari ini 1 Zulhijjah. Kan 1 Zulhijjah hingga 7 Zulhijjah adalah hari di mana kita disunatkan untuk berpuasa. Jadi berpuasalah. Berpuasalah. Kemudian yang keempat iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Iaitu antara cara lain juga untuk kita membentuk diri kita adalah dengan kita mengikuti setiap amalan yang dianjurkan, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengamalkan sunnah Nabi, ikut segala bentuk sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan kita akan mendapat juga kejayaan di akhirat. Dengan kita mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Ini adalah bentuk ataupun kaedah cara untuk kita nak membentuk rohani kita. Okey, yang seterusnya. Okey, yang kedua untuk kita nak berjaya iaitu sentiasa mengingati Allah. Sentiasa mengingati Allah. Macam manakah caranya untuk kita nak mengingati Allah ni? Caranya adalah yang pertama, zikrullah. Dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah. Antara banyak-banyak zikir yang dianjurkan kepada kita, apakah zikir yang paling afdal? Zikir ni banyak, kan? Zikir ni banyak. Subhanallah pun zikir, alhamdulillah pun zikir, kan? Allah pun zikir, kan? Jadi zikir ni banyak. Tapi apakah afdal? Iaitu zikir yang nombor satu, yang paling digalakkan ke atas kita. Okey, ni dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tu hadis Nabi. Nabi sebut kepada kita zikir yang paling afdal. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Itulah zikir yang paling number one. Jadi amalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amalkan. Kalau kita mampu untuk berzikir 100 kali, buat 100. Kalau tak mampu, 60 pun boleh. Tak mampu, 30 pun boleh. Ikutlah sebanyak mana yang kita mampu. Okey? Kemudian sedikit penambahan. Bila nak berzikir, berzikirlah di tempat yang betul. Jangan kamu berzikir ketika di dalam tandas. Tu tak betul namanya tu. Duduk dalam tandas seorang-seorang, tiba dia buat tahlil. Kan? Dia buatnya tahlil dia, kan? Buat tahlil. Dalam mana? Dalam jamban. Kan? Okey? Dia pun mulalah afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jangan buat pasal. Dalam tandas jangan berzikir. Tak boleh. Faham? Dan amalan berzikir ini bagi wanita yang didatangi haid. Haid, okey, tahu kan? Bila pada kamu dalam keadaan uzur, kamu tak boleh untuk melakukan solat, betul? Kamu tak boleh untuk membaca Al-Quran. Tetapi amalan yang boleh kamu buat adalah dengan kamu berzikir. Berzikir boleh. La ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berzikir. Okey? Jadi berzikirlah banyak-banyak. Okey? Kemudian cara kita untuk mengingati Allah lagi dengan kita bersolat. Solat. Okey? Sebab dengan cara kita bersolat ini, sebab dalam solat antara kualiti yang Allah Ta'ala letakkan kepada kita adalah solat dalam keadaan yang khusyuk. Macam manakah solat dalam keadaan yang khusyuk? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey? An ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, cara kita hendak solat khusyuk di dalam solat adalah kita beribadah. Okey? An ta'budallah. Kita beribadah kepada Allah
kita rasa bahawa seolah-olah Allah Ta'ala sedang melihat kita. Cuba kita buat satu-satu pekerjaan. Saat kita buat pekerjaan itu dipantau oleh seseorang. Adakah kita akan buat satu-satu pekerjaan itu dengan secara sambelewa? Tak akan. Betul tak? Sudah pasti kita akan buat dengan bersungguh-sungguh dan penuh dengan fokus. Betul tak? Betul. Begitu juga dengan salat. Walaupun kita tidak boleh melihat Allah, tapi ingat, dalam ayat Al-Quran, surah Al-Ma'idah, Allah Ta'ala ada bagi tahu kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila ditanyakan tentang aku oleh hamba-Ku, kata Allah, 'ibadi 'anni fa inni qarib, dan katakanlah kepada hamba-Ku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Allah Ta'ala tu dekat dengan diri kita. Jadi dalam salat, bersalatlah bersungguh-sungguh. Kita rasa bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Memang Allah Ta'ala dekat dengan kita. Bersalatlah seperti itu, insya-Allah kita akan mendapatkan khusyuk di dalam salat. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur. Cara bersyukur. Dalam seharian, kan, bersabar tu biasa, kan. Sabrun jamil. Sabar itu indah, cantik, betul, kan. Innallaha huwa ma'as sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Tetapi dalam banyak seharian kita asyik bersabar. Tapi kita terlupa satu perkara yang amat mudah. Yang amat mudah untuk kita buat. Tetapi sebenarnya inilah benda yang paling penting dan utama, iaitu bersyukur kepada Allah. Sebab dalam Al-Quran Allah Ta'ala juga sebut, kan, qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala sebut, amat sedikit mereka yang bersyukur, kata Allah. Orang yang sabar pun ramai. Orang yang beriman itu pun ramai. Orang yang buat maksiat pun ramai. Tetapi kata Allah, orang yang bersyukur ini yang sedikit. Ada satu kisah yang sangat menarik yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana satu hari Sayyidina Umar, pada waktu itu Sayyidina Umar sudah menjadi seorang khalifah, iaitu Perdana Menteri dekat Madinah. Satu ketika ada seorang sahabat mendengar ketika mana Sayyidina Umar sedang memimpin solat. Waktu itu Sayyidina Umar yang menjadi imam dalam solat berkenaan. Okay. Kemudian saat di mana Sayyidina Umar sedang membacakan doa, antara doa yang dibacakan oleh Sayyidina Umar, Ya Allah, Ya Allah, Engkau bangkitkanlah aku, Engkau jadikanlah aku dari kalangan mereka-mereka yang sedikit, Ya Allah. Kalau kita dengar sekali lalu dengan doa berkenaan, mesti kita pun akan rasa pelik. Kenapa Sayyidina Umar berdoa untuk nak dapatkan yang sedikit? Kenapa tak nak doa untuk dapatkan yang banyak? Betul tak? Kita ni biasanya kalau kita berdoa, jarang kita nak minta benda yang sikit, betul tak? Kita ni biasa kalau nak minta benda yang banyak je. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku dapat 8A. Banyak A kan? Tak ada orang doa, Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku dapat 1A, Ya Allah. Tak ada. Biasanya kita ni kalau nak doa tu, kerja nak banyak je. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku duit banyak, Ya Allah. Tak ada orang doa, Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku jadi miskin, Ya Allah. Tak ada. Kan? Yang banyak ni kita ni suka doa yang banyak-banyak je. Tetapi tiba-tiba Sayyidina Umar dia doa untuk minta yang sikit. Lepas habis Sayyidina Umar salat, sahabat-sahabat pun adalah 2-3 orang datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Dia pun bertanyalah kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin. Sebab waktu itu Sayyidina Umar adalah Perdana Menteri.
Dia pun tanya, wahai khalifah, kenapa engkau berdoa untuk minta supaya Allah Ta'ala jadikan engkau dari golongan yang... Lalu jawapan daripada Sayyidina Umar inilah yang kita boleh jadikan sebagai iktibar untuk diri kita semua sekali. Apa yang Sayyidina Umar cakap? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut mereka yang sedikit itu adalah orang-orang yang bersyukur. Jadi kenapa aku minta kepada Allah supaya jadikan aku dari golongan yang sedikit? Sebab aku hendak jadi orang-orang yang bersyukur. Supaya Allah Ta'ala jadikan aku tergolong dalam golongan-golongan yang sedikit di dalam Al-Quran. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan. Allahu Akbar. Nampak tak? Hebat tak hebatnya Sayyidina Umar. Jadi kita kalau turut hendak jadi tergolong juga dalam golongan yang sedikit yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran itu, jadikanlah diri kita tergolong dalam golongan orang-orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Lazimnya, kebiasaannya kita ni, bilakah masa dan saat kita banyak ingat kepada Allah? Biasanya kita akan banyak ingat kepada Allah bila kita dalam keadaan sakit, bila kita dalam keadaan kesusahan, bila kita dalam keadaan ditimpa musibah, bila kita di dalam keadaan kita diuji dengan satu-satu masalah, barulah kita ingatkan Allah. Tapi saat di mana kita tengah senang, saat di mana kita tengah mengecapi segala bentuk kejayaan dan kenikmatan, pada saat itu amat susah untuk kita nak bersyukur kepada Allah. Kita dapat hadiah, jarang kita nak ucapkan Alhamdulillah. Betul tak? Betul. Saat kita dapat nikmat kenyang selepas kita makan, jarang kita nak ucapkan Alhamdulillah. Saat kita dapat menyuapkan makanan masuk ke dalam perut kita, pun jarang kita mengucapkan Alhamdulillah. Perasan tak? Kita jarang untuk nak mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita jarang nak bersyukur kepada Allah. Jadi mulakan daripada hari ini, tanam niat elok-elok dalam hati kita. Kita hendak menjadi seorang yang bersyukur, insya-Allah. Kemudian yang berikutnya, disiplin diri. Disiplin diri ni amat penting, iaitu istiqamah. Apa maksud istiqamah? Setiap satu-satu perubahan yang kita buat dalam diri kita, dalam hidup kita, pastikan perubahan itu berkekalan. Jangan hangat tai ayam. Faham tak? Kenapa adanya istilah hangat tai ayam? Sebab tai ayam ni bila dia mula-mula keluar jatuh atas tanah, dia punya bau, ya salam, ya Rabbil Alamin. Memang azab di hidung kita. Tapi bila dia dah kering, dah tak ada bau. Itulah kata orang, hangat-hangat tai ayam. Mula-mula, bersungguh-sungguh. Lepas tu esok, dah layu balik. Kembali kepada asal. Macam tu tak elok. Okay? Pastikan kita kena sentiasa berdisiplin. Kemudian yang berikutnya, ikhlas, keyakinan diri. Dalam kita hendak membuat perubahan, dalam kita hendak melakukan satu-satu kebaikan, pastikan niat kita tu mestilah ikhlas kerana Allah. Kalau kita salatlah ikhlas kerana Allah. Jangan kita salat ikhlas kerana mak yang suruh. Sebab kalau tak salat, nanti mak tak nak masak, contoh kan. Jadi kita pun salat. Macam tu, kita punya salat tak dapat apa-apa. Pahala pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tak dapat apa-apa, kosong sahaja. Sekadar dapat penat dan lelah sahaja. Tetapi amalan kita itu tidak dikira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ikhlaskan hati kita saat kita melakukan ibadah. Kemudian, yang berikutnya, bersih sifat nazmumah. Buang sifat-sifat yang tak elok dalam hati kita. Sifat-sifat yang tak elok, yang tak molek, buang jauh-jauh. Campakkan jauh-jauh. Sifat-sifat yang tak elok tu, contoh hasad dengki,
Balan-balan, kan? Suka mengutuk orang, cepat marah dan sebagainya. Sifat-sifat mazmumah tu perlulah dibuang jauh-jauh. Itu insya-Allah kalau kita buat semua cara-cara seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz tadi, insya-Allah kita akan mudah hati kita untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, baru 2 slide. Panjang lagi ni. Okey, tak apa-apa, insya-Allah kita akan berkongsi sekadar mana yang sempat saja insya-Allah. Okey, kemudian yang ketiga, menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan. Okey. Jadi diambil daripada dalil Al-Quran daripada suratul Baqarah yang surah Al-Baqarah ke surah Ali Imran? Ustaz tak ingat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, apa? Nanti Ustaz rujuk balik nama ni, surah. Tapi ayat tu berbunyi macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Apakah kata Allah Taala? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum khayra ummah. Sesungguhnya umat yang terbaik. Kalau kita nak jadi orang yang paling baik, kalau kita nak jadi umat yang paling baik di sisi Allah, okay, kalau kita nak jadi the best di sisi Allah, macam mana cara dia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada perkara-perkara kebaikan. Ajak orang buat baik, kan? Arah orang buat baik. Kita sendiri buat benda yang baik. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah sebarang bentuk kejahatan. Nampak tak? Kalau kita buat dua benda ni, kita ajak orang untuk buat baik, iaitu melalui dakwah, okey, dan kita mencegah kepada kemungkaran. Kita cegah sebarang bentuk kemaksiatan. Kita nampak ada orang nak buat maksiat, kita cuba halang. Okey, ataupun diri kita yang cuba untuk melakukan maksiat, kita cuba halang diri kita daripada melakukan maksiat. InsyaAllah kita akan mendapat kejayaan. Macam mana cara kita nak menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kejahatan? Yang pertama, banyak. Okey, banyak. Banyak kan mengajak orang kepada kebaikan. Yang sedikit itu susah. Yang sedikit yang susah tu macam mana? Okey, banyak ni gini lah. Dalam kehidupan kita ni, yang paling banyak untuk kita buat, yang paling banyak untuk kita mudah untuk buat adalah dosa. Dosa amat mudah untuk kita buat, betul tak? Kita nak ajak orang kepada buat kejahatan sangat mudah. Tak susah pun. Atas dunia ni, sebenarnya Allah Ta'ala dah memberi kita indikator, kan? Apakah perkara percuma yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita buat, tapi amat jarang untuk orang buat. Tapi ada satu benda ni, nak buat dia payah. Nak buat dia kena keluarkan kos yang mahal, kena keluarkan duit. Tapi ramai orang buat. Apa tu? Perkara percuma yang Allah Ta'ala bagi, tapi kita tak nak buat, iaitu ibadah. Ibadah, nak solat, percuma je. Siap Allah Ta'ala nak bagi kita hadiah lagi. Apa dia? Pahala. Dan hadiah lagi, iaitu dengan kita dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi cuba kita tengok berapa ramai orang yang ambil peluang untuk memperbaiki ibadah dia kepada Allah. Amat sedikit. Okey? Amat sedikit orang nak melakukan ibadah. Malahan ada yang melakukan ibadah berkira-kira pula. Sedangkan semua perkara kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, semuanya percuma. Tak perlu bayar pun. Tak pernah pun Allah Ta'ala minta kita bayar. Kan? Bangun-bangun je pagi, okey. Disebabkan hari ni kau ada nyawa, sila top up RM10 untuk hidup selama 8 jam. Mampu kita. Kan?
Untuk nak solat subuh, kena bayar RM2.90. Kena bank in dekat main bank to you. Jenuh kita, miskin kita. Nampak tak? Nak buat perkara ibadah percuma. Tapi kenapa ramai orang tak buat? Pernah tak kita bertanya kepada diri kita? Tapi perkara yang sedikit dan susah, iaitu perkara maksiat. Nak buat maksiat susah. Nak mencuri, nak merompak bank, kan? Kena mempersiapkan diri, kena beli senjata api, kena beli pakaian yang menutup tubuh. Lepas tu, kan, bila nak buat jen merompak tu kan, nak beli senapang. Senapang tu bukannya murah-murah, bosku. Takkan kamu nak pergi merompak bank, beli senapang air. Memang tak jadilah, bosku. Kan, kena beli senapang betul. Selaras senapang harga pun dah ribu-ribu. Belum masuk peluru lagi. Belum masuk kelengkapan-kelengkapan lain. Alat kata untuk nak potong besi, grinder untuk nak potong mangga dan sebagainya. Semua persiapan itu kena pakai duit. Tapi cuba tengok, benda maksiat yang susah itulah ramai orang-orang kita buat. Betul ke tak betul? Betul. Nak buat maksiat ni susah. Kan? Contoh. Kan? Kalau kita nak curi dah sebagai contoh kan. Kita nak curi, payah. Kan? Kena cover line dulu. Kena tengok ada orang nampak ke tidak. Kan itu susah tu. Kan? Takut ditangkap dan sebagainya. Tapi itu amalan yang ramai orang kita suka buat. Tapi benda percuma yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, benda itu ramai orang tak nak buat. Jadi muhasabah diri balik. Okey, Ustaz tu pasal laju kan. Sebab kalau Ustaz nak cerita ni sebenarnya panjang lagi ni. Okey, tak apa. Kita pergi kepada poin-poin penting yang dulu InsyaAllah. Okey. Kemudian yang keempat, untuk nak berjaya memuliakan Rasulullah, menolong dan membela Islam. Okey, maksudnya adalah kita ikut secara, maksudnya kita ikut segala amalan yang Rasulullah buat. Kita ikut bulat-bulat. Okey, iaitu dengan cara ikut sunnah Nabi, banyakkan selawat kepada Nabi, menyebarkan dakwah serta ikut akhlak Nabi SAW. Okey, yang berikutnya, nak berjaya dekat dunia dan akhirat, untuk nak membentuk roh kita menjadi roh yang baik, sanggup berkorban harta dan jiwa. Maksudnya kena memperbanyakkan sedekah. Jangan jadi orang yang kedekut, tai hidung masin. Okey. Banyakkanlah bersedekah. Wang ringgit, tenaga. Kalau kita tak mampu untuk sedekah duit, boleh sedekah tenaga kita. Tolong orang, bantu orang, itu pun dikira sedekah. Atau kita korbankan masa kita. Sebagai contoh, macam sekarang ini kita dikira kita sedang bersedekah masa kita. Iaitu kita luangkan lebih kurang 1 jam masa kita di hadapan laptop semata-mata untuk kita mendengar perkongsian ilmu. Ini pun dikira sebagai sedekah. Kemudian yang keenam, pembahagian rohani cemerlang menurut Islam. Okey, cemerlang mengikut Islam ada lebih kurang 4 lah yang ditenaraikan. Cemerlang dunia dan akhirat, cemerlang di dunia dan gagal di akhirat, gagal di dunia, cemerlang di akhirat, serta gagal di dunia, gagal di akhirat. Inilah keadaan di mana pengakhiran kita yang boleh terjadi kepada kita. Kita tengok satu-satu. Cemerlang dunia dan akhirat. Orang yang nak cemerlang dunia dan akhirat ni mudah saja, iaitu dengan dia banyak melakukan amal ibadah, dia taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah. Okey, insya-Allah dia akan berjaya di dunia dan berjaya juga di akhirat. Dan saat dia hidup dekat dunia ni, dia tak menyusahkan orang, dia tak buat dosa dengan orang, dia tak sakiti hati orang, dia sentiasa baik je dengan semua kawan-kawan dia, sahabat dia dan sebagainya. Orang yang macam ini, baik hubungannya dengan manusia, baik juga hubungannya dengan Allah, maka insya-Allah dia akan berjaya dunia dan berjaya akhirat. Kemudian kejayaan yang cemerlang yang kedua, cemerlang di dunia dan gagal di akhirat. Dekat dunia dia cemerlang.
Dia baik hubungan dia dengan kawan-kawan dia, dia hormat mak dengan ayah dia, kan? Dia baik dengan haiwan-haiwan, dia baik dengan tumbuhan-tumbuhan. Semua makhluk yang berada dekat dunia ni semuanya dia baik. Tetapi dia gagal dalam untuk membentuk hubungannya dengan Allah. Kan? Dia baik dengan kawan dia, tapi dia tak solat 5 waktu. Dia tak jaga solat dia. Dia kekayaan dekat dunia, tapi dia tak nak keluarkan harta dia untuk mengeluarkan zakat. Dia tidak berpuasa. Nampak tak? Dia gagal dalam membentuk hubungan dia dengan Allah. Orang yang macam ni, dia cemerlang dekat dunia, tetapi dia gagal dekat akhirat. Janganlah kita jadi macam mana orang yang golongan yang kedua ni. Serta golongan yang ketiga. Orang yang ketiga ni, dia gagal saat dekat dunia, tetapi dia cemerlang di akhirat. Macam mana? Orang yang saat dekat dunia dulu, dia hanya sekadar hidup atas apa yang ada sahaja. Dia tak bermewah-mewah dengan dunia. Dekat dunia ni, dia dihina, dia diburuk-burukkan oleh orang, dia dicaci, dia dimaki, tapi dia sabar je. Kan? Harta dia, asyik orang dia sailang, kan? Dia ada kereta, orang curi kereta dia. Dia ada motor, orang curi motor dia, kan? Sampai kan lah dia dah give up, dia belilah sebiji kereta yang murah, kereta sorong. Pun orang curi juga. La ilaha illallah, kesian dia, kan? Asyik dekat dunia ni gagal je dia. Tapi setiap kali dia gagal dekat dunia, dia mengadu kepada Allah. Dia bersabar untuk menagih kasih sayang Allah. Dia memperbanyakkan ibadah dia kepada Allah. Orang yang macam ini, walaupun dekat dunia ini dia sentiasa diuji dengan kepayahan dan kesusahan, pancaroba dan sebagainya, tapi akhirat insya-Allah dia akan berjaya. Maka hubungan dia dengan Allah baik. Kemudian yang keempat, inilah golongan yang paling kata orang pun paling suih lah. Okey, paling malam. Dah lah dekat dunia pun gagal, akhirat pun gagal. Allahu Akbar, amat sedih. Dekat dunia ni, dia dah tahu dah diri dia tu susah. Asyik dihina orang, asyik dibuli oleh orang, asyik dicaci maki oleh orang. Tapi dalam keadaan dia diuji dengan kepayahan tu pun, dalam masa yang sama dia solat pun tak nak, berpuasa pun tak nak, beribadah kepada Allah pun tak nak. Jadi atas dunia ni ada jenis golongan-golongan yang keempat ni. Ada. Jadi orang yang tergolong dalam golongan yang keempat ini, inilah orang yang paling rugi. Paling rugi. Sebab tu kenapa dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada, kan, ada menyebut dalam Al-Quran dalam satu surah di mana Thailand yang Allah Ta'ala rakamkan macam mana keadaan orang-orang yang gagal di dalam kubur. Mereka minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali. Apa yang dia cakap kepada Allah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala sebut, "Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Apa yang disebutkan ini kata-kata orang yang tidak beriman. Laula akhartani, ya Allah ya Tuhanku, kalaulah aku boleh tangguhkan ajal aku ni ya Allah. Kalaulah kau boleh bagi lagi aku peluang untuk hidup ya Allah, nescaya aku akan bersedekah dan aku akan melakukan amal-amal yang saleh. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nescaya aku akan menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh ya Allah. Tapi apa yang Allah Ta'ala sebut selepas itu, walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalaulah Allah Ta'ala memberikan peluang untuk kamu hidup sekali lagi,
kata Allah Ta'ala, nescaya kamu tetap akan jadi sama seperti mana kamu yang dulu. Jadi kalau kita tak nak jadi orang yang rugi dekat akhirat, maka kita ambillah peluang untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah dengan sebaik-baik mungkin. Ingat, kalau baik hubungan kita dengan Allah, kita mempercantikkan hubungan kita dengan Allah, tidak mustahil Allah Ta'ala akan memberi kita kejayaan di dunia, dan mudah-mudahan kita akan mendapat juga kejayaan di akhirat juga. Berjaya di dunia bermaksud kita berjaya membentuk kehidupan kita di hari akhirat itu. Hari akhirat kita dikira berjaya. Macam mana? Apabila kedua-dua tapak kaki kita dapat melangkah masuk ke dalam syurga Allah. Mudah-mudahan sedikit perkongsian yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini, okey, dapatlah menjadi sedikit bekal untuk kita bersama-sama untuk kita menjadi orang yang lebih baik daripada hari ini. Maksudnya orang yang lebih baik untuk masa-masa yang akan datang berbanding daripada hari ini. InsyaAllah apa yang baik itu datangnya dari Allah, apa yang kurang, apa yang lemah itu datangnya dari kekurangan diri Ustaz sendiri. Jadi sebelum Ustaz akhiri ni, sesi ini, Ustaz rasa eloklah kalau Ustaz menjemput setiap barisan guru-guru untuk memberi sedikit nasihat ataupun saranan. Mungkin ada guru-guru yang ingin memberikan apa-apa nasihat kepada anak-anak murid kesayangan. Okey. Alhamdulillah daripada pihak Ustaz, okey, Ustaz redha dengan apa yang Ustaz ajar kepada kamu selama ini, dan apa khilaf, salah silap yang kamu buat dengan Ustaz, Ustaz dah ampunkan. Kosong-kosong kosong-kosong, okey. Okey, kosong-kosong. Itulah Ustaz maafkan, Ustaz redha dengan apa yang Ustaz sampaikan, dan Ustaz harap kamu pun redha dengan Ustaz dan kamu pun maaf dengan Ustaz sekiranya Ustaz ada terlanjur kata dan terusik mana-mana hati. Okey, jadi Ustaz ampun dan maaf. Okey, seterusnya Ustaz mempersilakan guru-guru tahun 5. Boleh kan? Siapa dulu yang nak mulakan? Ustazah Maisarah. Ada kan? Ustazah Maisarah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Din yang telah banyak memberikan kata-kata semangat, tips untuk berjaya kan. Bukan sahaja berjaya di dalam peperiksaan kita, tapi sampai akhirat. Semangat yang Ustaz Din bagi tahu tadi. Okay, sangat-sangat berharga kan. Okey. Untuk daripada Ustazah, tak ada apa yang nak diperkatakan, nak banyak sangat nak cakap, cuma nasihat Ustazah supaya awak jangan rasa kecil peperiksaan yang kita akan hadapi esok ni benda yang kecil. Ustazah nak awak rasa tanggungjawab yang sangat besar untuk daripada awak semua, setiap pelajar, kerana peperiksaan UPKK masih lagi diteruskan kan. Jadi kita kena ambil benda yang esok ni adalah usaha yang sangat kuatlah untuk awak. Buat macam kat sekolah, ulang kaji, tak nak tinggal buku kan. Macam kalau kat sekolah macam biasa tu, awak dah tak tinggal buku dah sekarang ni. Duduk kalau sekolah, kat sekolah kebangsaan ke, dalam van ke apa semua kan, dah pegang buku dah. Macam sekarang pun persediaan yang rapi, yang banyak lah untuk esok. Nak duduk dalam van, duduk tepi tangga tak ada dah. Tepi bilik guru ke tak ada. Kita duduk kat rumah kita sangat relax kan. Mungkin kalau boring baca
dekat sofa, baca kat dapur. Kalau dah boring baca kat dapur, kat luar rumah. Jadi kita yang cuba hilangkan rasa keboringan kita tu. Yang penting kita dapat input yang banyak untuk peperiksaan esok. Okey. Cuma Ustazah nak bagi tahu sikit lah untuk peperiksaan esok. Tentang peraturan kan. Okey, peraturan tu macam biasa, macam kelas Google Meet, awak seeloknya awak mula bersedia 10 minit sebelum peperiksaan. Okey, jadual semua dah dapat kan? Kertas soalan yang Ustazah bagi tu jangan buka. Bila buat macam dalam dewan peperiksaan, sehingga Ustazah bagi tahu baru buka kertas soalan. Okey, awak mesti buka kamera bagi Ustazah nak. Ni wajib wajib buka kamera, wajib bagi Ustazah nampak kertas soalan awak untuk menjawab tu. Awak setting elok-elok. Sebelum esok ni awak dah setting elok-elok keadaan tempat awak peperiksaan tu. Okey. Lepas tu di kertas soalan tu Ustazah nak awak tulis nama penuh, nombor MyPik dengan terang. Apa yang diperlukan tu tulis elok-elok. Jangan jangan ada yang tak jelas lah. Buat macam peperiksaan sebenar. Okey. Diingatkan juga tak nak ada yang berchat di sebelah, chat ataupun bersembang dengan kawan-kawan ke, ada peluang untuk bercakap ke, tak boleh. Macam peperiksaan. Ustazah akan perhatikan nama yang didetect bersembang ataupun chat apa semua, Ustazah akan catatlah dekat dekat note Ustazah masing-masing. Okey. Ustazah, pukul berapa yang peperiksaan tu? Awak rujuk jadual. Nanti Ustazah hantar lagi sekali jadual tu. Jadual dah post dekat grup kan. Okey. Plastik yang Ustazah bagi tu, kertas soalan dalam plastik kan. Ustazah nak bila depan Ustazah cakap buka, baru awak buka. Sediakan siap-siap gunting untuk awak buka kertas tu. Jangan buka semua sekali. Sebab Ustazah dapat satu plastik untuk satu soalan. Jadi awak kena buka. Kalau hari ni peperiksaan bahasa Arab, hari ni baru buka. Maksudnya sebelum peperiksaan tu tengok jadual, pastikan ambil tengok dulu soalan, baru awak bersedia untuk peperiksaan. Okey. Ustazah minta semua pelajar mesti memakai pakaian sekolah sepanjang peperiksaan. Pelajar lelaki dan pelajar perempuan, tak kira lah lelaki perempuan, semua pakai baju sekolah. Pakai baju sekolah, tudung sekolah, lengkaplah macam peperiksaan sebenar. Ustazah nak awak rasai peperiksaan yang sebenar walaupun kita dalam alam maya. Tak nak bercakap macam di dalam dewan peperiksaan. Yalah. Kena pakai baju sekolah juga ke? Ya, pakai baju sekolah. Okey? Tak boleh pakai baju biasa? Tak boleh. Ustazah, Ya, start periksa bila? esok. Oh, esok. Ya, esok dah mula peperiksaan kan dah. Ustazah dah bagi jadual. Nanti Ustazah hantar lagi jadual kan. Ustazah, yang ni cubaan ke yang ni jumpa fikir? Cuba. Percubaan UPKK, bukan peperiksaan sebenar lagi. Percubaan.
Percubaan ni macam peperiksaan yang sebenar lah. Soalan dia, bentuk soalan dia semua sama macam soalan sebenar. Bentuk dia macam ni. Esok awak akan tengok, oh ini peperiksaan yang awak akan hadapi yang sebenarnya. Awak akan nampak macam tu. Okey. Pakai baju sekolah Ustazah ingatkan lagi, pakai baju sekolah lelaki dan perempuan. Okey. Okey, ni tips untuk awak supaya awak Ustazah suruh awak buka kamera tu kan. Supaya awak lepas ni setting elok-elok, jarakkan muka awak tu dengan laptop ataupun telefon awak supaya Ustazah dapat nampak awak dan kertas menjawab soalan tu. Ustazah nampak awak, muka awak dan kertas tu. Awak setting lah elok-elok. Boleh? Boleh. Boleh. Jujur. Okey. Kalau kita nak menipu ni dalam keadaan macam mana pun kita boleh menipu. Dalam dewan peperiksaan pun kita boleh menipu. Betul tak? Tapi betul. Kak Din dah terangkan banyak tadi kan. Kalau kita nak berjaya, kita kena jujur, kena ikhlas, buat yang terbaik. Hubungan kita dengan Allah tu yang paling utama. Bila kita sebab kalau kita tak jujur, maksudnya hubungan kita dengan Allah tu dah jauh lah. Kan? Macam mana kita nak berjaya? Betul tak? Betul. Okey, Ustazah rasa tak ada dah yang Ustazah nak bagi tahu. Cuma kalau ada sedikit macam peringatan bahasa Arab tu nanti Ustazah masukkan dalam ya, ada ataupun Ustazah lain yang nak Ustazah hilang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah, terima kasih pada semua yang dapat luangkan masa untuk hari ini. Okey, sikit je lah Ustazah nak tambah untuk pelajaran besok, ulum syariah, subjek yang pertama. Jadi buatlah yang terbaik untuk diri awak sendiri, bukan untuk Ustazah. Apa yang awak buat sekarang ni untuk diri sendiri. Jadi walaupun belajar memang banyak kekurangan, kita belajar secara alamiah, tapi kalau kita berdisiplin, kita disiplinkan diri kita, belajar cara belajar kita, kalau cara belajar kita disiplin amat waktu kita, insya-Allah kita akan berjaya. Jadi Ustazah harap untuk peperiksaan besok awak cubalah buat yang terbaik untuk diri awak sendiri. Okey, sikit Ustazah nak tambah yang Ustazah Maisarah bagi tahu awak, yang maklumkan dengan awak tadi. Okey, untuk besok peperiksaan ataupun untuk seminggu waktu peperiksaan kan, awak memang pakai baju seragam sekolah. Sebab apa kita nak kena pakai seragam sekolah ni? Sebab nak ambil aura seolah macam kita di sekolah. Jadi pakailah pakaian sekolah sebab dah lama tak pakai, tuan-tuan tak muat. Jadi untuk seminggu ni kita pakailah pakaian sekolah. Okey. Seterusnya persediaan alat tulis. Jangan lupa kalau jawi ada hot, sediakan semua benda tu. Lengkapkan selengkap-lengkapnya. Tak payah cakap pemadam dekat sana, periksa kat sini, jangan. Siapkan elok-elok, letak elok-elok, satu meja, satu tempat. Simpan elok-elok. Okey. Yang ketiga, dekat rumah, dekat sekolah selalu kita bawa botol air untuk minum air, betul? Tak payah nak bangun-bangun keluar pergi cari air kan? Jadi untuk besok sediakan botol air, isi air siap-siap, letak sebelah meja awak. Dekat rumah mesti air lagi sedap-sedap, bukan air kosong kan? Jadi buatlah sebelum peperiksaan. Letak masa awak dah nak masuk dalam Google Meet tu, awak letak siap-siap air tu kat tepi awak. Jangan basahkan kertas pula. Letak tempat yang elok lah. Jadi tak adalah masa awak untuk bangun. Ustazah nak minum air kejap, pergi dapur. Ustazah tak nak. Sebaiknya elakkan benda macam tu. Buat persediaan awal, siapkan benda tu awal. Nak gula-gula dekat rumah ada coklat, ada gula-gula. Letak atas meja tu siap-siap. Sambil jawab kertas pensel sumbat gula-gula dalam mulut, ngantuk kan.
kuih ke apa tu pun pada awak sebab awak duduk rumah, itu kelebihan awak. Jadi macam mana cara awak pun janji awak selesa dengan cara awak, tapi jawab peperiksaan biar fokus. Okey, boleh? Boleh. Untuk pelajaran esok, awak boleh jawab dengan sebaiknya, insyaAllah. Kalau awak baca nota-nota yang Ustazah bagi ke awak yang ada dalam Telegram tu, insyaAllah boleh. Ustazah doakan yang terbaiklah untuk awak. Alhamdulillah. Esok dua kertas ke satu kertas? Satu kertas dia cantumkan sekali. Ulum syariah, ibadah dengan akidah. Ustazah dengan Ustazah Nabila, fiqh dengan tauhid. Jadi kena baca dua buku. Soalan sikit je, 50-50. Memang senang. Kalau kita baca buku, insyaAllah benda tu jadi senang. Okey. Satu hari 2 subjek ke satu hari 1 subjek? Satu hari 1 subjek. Cumanya ulum syariah tu dia cantumkan kertas dia. Faham. Awak ni semua kan baru masuk ke darjah 5, tak apa. Maksudnya awak tak tahu soalan tu macam mana. Jadi itulah dalam Telegram Ustazah yang Ustazah suruh awak tengok tu, dalam tu pun ada format soalan macam mana untuk UPKK. Jadi kalau awak rajin, awak print, awak cuba jawab dulu. Itu salah satu contoh lah soalan UPKK. Ustazah ambil tahun 2018 dengan 2019. Dalam 2019 tu ada semua subjek. Jadi jawab je. Buat je untuk kita biasakan diri kita. Okey, jadi buatlah yang terbaik untuk diri sendiri dan disiplinkan diri kita walaupun kat mana kita ada, tepati masa, disiplin diri kita, jujur. Yang penting jujur. Okey, itu dari Ustazah lah. Okey, terima kasih pada semua. Ustazah Masyarah boleh ambil alih. Okey, terima kasih kepada Ustazah Ila. Ada lagi tak Ustazah-Ustazah yang ada nak tambah? Ustazah Amira, Ustazah Nabila ada tak? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, saya nak tanya boleh? okey boleh. Saya ibu kepada Nur Akilah Aina. Okey, latihan soalan latihan tu memang cikgu dia minta buat simulasi UPKK ni lah. Format dia sama ke? Sama. Setakat ni sama. Soalan format dia macam tu lah. Macam ni lah ya? Dalam simulasi UPKK ni lah? Ya. Itu saja nak tanya. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Okey. Ada Ustazah ucapkan tahniah kepada semua yang telah join. Motivasi hari ini dapat bagi manfaat yang besar kepada awak. Okey. Minta maaf Ustazah Masyarah menyampuk sekejap. Malam-malam bercakap dengan murid. Okey, sampai punya tu. Tadi tutup awak punya speaker. Okey, mengenai PCHI, minggu ni mungkin ramai yang tangguh dululah kalau mana yang belum siap. Minggu depan lepas habis periksa, kita akan fokus pada PCHI, hafazan dengan amali solat. Okey, jadi mana yang belum hafal, mana yang tak siap lagi, tolong lepas periksa habiskan PCHI awak. Mana yang dah, alhamdulillah, tanya pada diri awak sendiri sebab habis awal. Jadi mana yang belum siap, lepas ni fokus. Benda tu pentinglah untuk kita. Benda tu macam Ustaz maklum dengan awak, Ustazah dah maklum dengan awak. Dalam genggaman kita, Ustazah yang bagi markah ke awak. Jadi usahalah untuk dapatkan 3A tu. Jadi ada masa lagi. Kalau siapa yang tak hafal langsung, Ustazah tak boleh nak tolong apa. Sebab kita nakkan bukti menghafal. Jadi awak kena hafal lah. Benda tu dekat situ ada buku Melayu, ada yang Jawi. Siapa yang tak boleh, yang nak kena lambat-lambat sikit Jawi tu, boleh tengok pada bahasa. Jadi hafal. Sebaiknya usaha hafalkan juga. PCHI penting. PCHI Fazan dengan amali solat. Tilawah insyaAllah bulan 9 baru kita akan buat peperiksaan. Itu pun secara video lah seorang-seorang. Saya maklumkan awal lah. Jadi PCHI minggu ni tangguh dulu, tapi siapa yang boleh, mungkin awak boleh rakam video tu dekat rumah dengan mak ayah awak. Rakam dah hantar je dekat cikgu. Kami boleh terima.
Okey, itulah Ustazah nak menyangkut sikit. Okey. Okey, betul tu Ustazah. Memang saya kurang Ustazah pun nak bagi tahu masa tu tapi terlupa dah tadi. Nasib baik Ustazah Ila ingatkan. Okey. Jadi kalau tak ada apa-apa, Ustazah akhiri sesi kita hari ni dengan tasbih Al-Quran. Kalau ada apa-apa selepas ni boleh ataupun direct guru kelas ataupun guru subjek masing-masing. Okey. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum semua. Okey, insyaAllah sebelum kamu lanjutkan, Bye. okey, semua salam. Salam tangan sama boleh ya? Terima kasih Ustaz. Ya Ustaz, cakap apa tu? Okey, insyaAllah sebelum kita akhir ini, kita baca dulu doa sikit. Allah lepas tu baru kita Tengok lihat. baca Okey. Okey. Selamat saya duduk di sini. بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين يا الله فقهkan kami tentang agama وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم يا رب العالمين اللهم نجحنا في الامتحان في الدنيا والآخرة Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kejayaan kepada kami di dalam setiap ujian dan peperiksaan di dunia maupun di akhirat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا الله وتب علينا يا رحمن وتب علينا يا رحيم يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Okey, selamat berjaya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah dah habis kan? Dah boleh live dah ke Ustazah? Ya boleh. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Assalamualaikum Ustaz. Okey, Bye. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih Okey, sama-sama. Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.